Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran yang tak jemu-jemu mencurahkan ilmu di Gema Nur Iman. Oh, nenek moyang tu. Dikasih Ibunda Hajah Rosniati Mansur, pengerusi Gema Nur Iman bersama sebarisan pengurusan Gema Nur Iman yang sangat dikasihi. Yang sangat dialu-alukan lagi dihormati hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqamah Gema Nur Iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ke-26 Rejab 1445 bersamaan 6 Februari 2024 yang berbahagia ni, kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah maghrib dan menyambung pengajian fiqh, darah, haid, nifas dan istiadah bersama Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran. Dan pada hari ini kita akan bincangkan kalau tak salah dalam saya punya catatan hukum ke-6. Ya, betul. Sebelum itu, bagi untuk mendapatkan keberkatan majlis kita pada hari ini, saya persilakan Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. Ya Ustazah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika. Ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Kita kitab lama saya buku surat 37. Iaitu hukum ke-6, darah melebihi sebanyak-banyak nifas. Ya. Jadi itu hari saya dah menerangkan sedikit. Ya, jadi kita masuk kepada bab kotak. Ya. Yang huraiannya tu saya dah terangkan. Jadi kita masuk kotak iaitu hari ke-60 dia kata. Ada darah. Jadi hari ke-61 darah bersambung hingga ke-61. Ya. Maksud ya kat sini yang 61 itu walaupun saya sebab tu kadang saya ngajar saya lebih suka convert kepada hours, kepada jam. Jadi kalau tengok macam ni ya, 60 itu kita convert kepada jam 1440 jam. Maksudnya bila dia berpindah ke berpindah kepada 61 itu that's mean dia dah lebih walaupun 1 saat. Kalau head kita ikut lebih dia maknanya sama juga. Pada minit tadi kalau head lebih kepada 360 jam ke atas. Maka head nifas tadi 1440 jam itu maksimum. Ke bawah lah maksimum. Ke bawah okey. Kalau dia up ke atas walaupun 1 saat, maka dia itu dah masuk hari ke-61. Ini kena jelas. Bukan kata masuk hari ke-61 tu kita kena tunggu 24 jam. Bukan. Bukan Sebab tu kita kena tengok pada surat beranak. Kalau lupa, tengok pada surat beranak, dia ada tulis kat situ waktu lahir, siap, dia siap tulis dengan minit lagi. Katakan pukul 7 40 minit. Macam tu. Ya, dia siap tulis. Waalaikumsalam yang memberi salam. Jadi kena tengok kat situ. Jadi yang itu ya, saya nak ulang, bukan nak ulang lah, nak bagi faham.
Sebab ialah ada kadang-kadang ada juga yang anak murid PM saya, ya, dia macam ni, dia pun ada masuk juga kelas-kelas lain. Ya jadi sebab memang maaf cakap, kelas head ni kelas yang susah. Kadang-kadang, you terapa yang tertipu bukan bukan tertipulah, keliru. Keliru. Ataupun orang putih kata confuse. Jadi dia tadi ada share lah dengan saya, dia pergi apa, belajar dekat tempat lain dah khatam. Lepas tu, ustazah tu bagilah soalan. Maka dia salah 3. Dia kata alhamdulillah. Jadi dia kata banyaklah daripada dia mengikuti kelas saya daripada awal sampai sekarang dia ikut. Mungkin dia adalah kat dalam sini, ya. Tu ada tu, saya dah nampak orangnya tu. Bukan orangnya, namanya dah timbul tu. Ya, jadi dia kata penerangan saya tu banyaklah membantu dia jawab soalan. Sungguh pun begitu, dia terkeliru atas soalan yang disalah. Jadi macam saya cakap banyak kali yang darah nifas ini dikira apabila rahim kosong. Selagi rahim belum kosong, darah nifas itu tidak dikira. Apa maksud kosong kat sini? Maka kelahiran sampurna. Sampurna lahir. Macam saya kata, kalau ya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dekat labor room dah nampak kepala. Dah nampak kepala bayi. Maka kata misi, teran-teran. Dah nampak apa rambut budak. Dah nampak rambut budak. Azan. Azan itu kita belum gugur kewajipan solat. Katalah masa itu solat asar. Belum gugur kewajipan solat asar. Kerana masa azan asar itu kita belum finish, belum apa ni kata orang, belum berakhir proses mengandung kelahiran, baru nampak kepala budak. Baru nak teran. Jadi mungkinlah ambil masa. Kadang beranak ni nampak rambut kejap aja. 2 minit, 3 minit dah jalan. Ada yang sampai 10 minit. Ada yang sampai tak boleh keluar pakai vacuum. Tu masing-masing lah. Tapi maknanya apabila tarik je habis sampai kaki. Sampai kaki ya. Maknanya itu kelahiran sampurna. Janin dah tak ada dalam rahim. Dikatakan rahim itu telah kosong daripada janin. Ataupun mani beku. Itu kena tahu. Jadi kenapa janin itu Imam Syafi'i kata adalah mani beku. Jadi dah keluar semua. Maknanya dah lengkap lah keluar. Kecuali tadi saya kata kes kalau twin, bayi kembar. Dalam tu ada satu lagi bayi, itu lain. Itu pun ada kes. Ataupun tadi keguguran. Walaupun dah keluar, tapi bila kita pergi dekat mana-mana yang pergi check lah, scan, maka kata, oh dia keguguran separuh darah keluar, darah beku keluar. Atau separuh ketulan daging keluar. Ada lagi yang sebahagiannya tak keluar, melekat dekat uri. Maka itu belum dipanggil kelahiran sampurna. Jadi nifas itu dikira apabila kelahiran sampurna berlaku. Maksudnya bayi itu dah habis sampai kaki dah diangkat. Jadi adakah uri itu masuk janin? Jawapannya tidak. Uri itu bukan janin. Ya, jadi itu satu. Kita kena sedar. Jadi uri belum keluar, darah dah keluar. Kalau orang yang cepat, darah dah keluar, maka itu dikira nifas. Okay. Yang kedua, saya dah banyak kali ulang cakap ya. Yalah, tapi ini kata orang ya, kepahaman kena tahu. Jadi hari yang dikira untuk bermulanya pengiraan 60 hari itu tadi, maksimum nifas adalah bermula daripada sampurna kelahiran. Sampurna je kelahiran, sampai kaki budak keluar, itu bermulalah tempoh 1440 jam. Itu bermula. Bukan daripada bermulanya keluar
darah nifas. Kalau darah nifas 10 hari tak keluar, maka tempoh nifas itu dah berlalu 10 hari. Bukan hari yang ke-10 tu baru kita nak kira, tak ada. Ada orang langsung tak keluar nifas sampai 15 hari. Hari ke-16 dia keluar. Hari ke-16 dia keluar apa? Haid. Maka jadi dah tak ada dah. Tempoh maksimum dia hanya tadi walaupun 60 hari tetapi hanya tempoh dia 15 hari. Itu yang kita kena faham ya yang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jangan keliru lagi sebab keliru ini amat bahaya. Keliru mengira tempoh maksimum 60 hari bahaya. Kerana kalau kita jadi confused nanti sebenarnya kita ingat baru 60 tapi dah 65 sebenarnya kerana nifas kita turun pada hari yang hari yang ke-6. 5 hari tak keluar darah. Hari ke-6 baru keluar darah. Maka hari ke-6 kita kira baru hari pertama. Jadi sebenarnya dah 60 hari kita kata belum, baru 55. Jadi kena keluar darah, patutnya dah istiadah, kita kata oh masih nifas. Contoh macam ni. Ada darah hari ke-60, maka hari ke-61 darah masih ada. Tapi kalau katalah nifas itu tadi keluar hari ke-6, baru keluar nifas, kita kira hari ke-6 bermula nifas, maka kita kata ini belum 61, baru 55. Kan bahaya. Sebab tu ya kena. Jangan sampai tersilap. Ya yang tu dah banyak kali saya ulang. Mudah-mudahan yang lain nanti akan jelas. Okey, jadi kat sini tengok ya yang darah hari ke-60. 61 bersambung. Maknanya 1440 boleh tulis pada hari ke-60 itu 1440 jam. Maka hari ke-61 ini kita tulis lebih walaupun seminit. 1440 jam plus 1 saat 1 minit. Maka dia dah jadi hari 61. Hari permulaan 61. Jadi kena ingat itu sebelum ini minggu lepas saya sampai tekan 5-6 kali. Tekan 5-6 kali maknanya kalau itu 60 tu garisan 60 dia ada gap. Walaupun satu lakzah. Kan saya dah kata bila dekat-dekat ya lagi 2-3 minit sebelum 1440 kita dah get ready. Get ready kalau masa tu darah tak keluar. Tapi ada patrah. Sebelum tu ada patrah. Jadi kita tengok 1440 kurang 3 minit. Kurang 2 minit. Kita korek. Korek Zahir Farad ada tak kesan darah? Kalau ada kesan darah, ini kes je. Maksudnya sampai kepada cukup 1440 lebih ada kesan darah, dia menjadi darah itu bersambung kepada hari 61. Tetapi kalau 1-2 minit sebelum 1440 darah memang tak keluar patrah, masa tadi patrah, lepas tu kita korek ya cukup-cukup ngam-ngam 1440 nakok. Tak ada kesan darah, nakok. Selepas katakan seminit datang balik. Maka yang datang balik tadi haid. Ingat tu. Ini lagi sebenarnya yang lagi kena faham berbanding tadi dengan tempoh maksimum nifas. Tempoh maksimum nifas itu lagi senang. Maka yelah mungkin kalau kata Ustazah memanglah cakap senang. Minta maaf lah ya kalau saya terlepas cakap. Yelah saya ni pun manusia juga kan. Jadi macam ni. Astagfirullah. Takut saya terlepas cakap nanti ujuk pula kat situ ya. Macam ni ya nak cakap. Macam ni. Kalau ya anda rasa tempoh maksimum nifas pun anda dah keliru sama ada dikira daripada start kelahiran ataupun start keluar nifas, itu pun yang
tak susah lah pada saya, kurang susah pun keliru. Jadi tempoh ini antara nifas tu kohit lagi susah. Lagi kena fahamkan betul-betul. Lagi kena take note kata orang putih. Pasal kita tengok yang kalau tengok yang muka surat sebelah tadi. Kat sinilah kita tengok pada yang sekarang ini. Awak tengok kod dia ada darah hari ke-60, hari 61 darah bersambung hingga ke-61. Maksud hingga ke-61 ini melebihi 1440 jam walaupun sesaat. Kena rekod, you kena take note kecil. Pasal jangan you assume hari ke-61 itu dah cukup 24 jam. Tak. Dia dikira hari ke-61 itu maknanya lebih. Sebab dalam nifas ini kita kena kira wan lakzah. Kerana minimum dia 1 lakzah. Itu kena faham. Yang kedua, kalau 60 tadi pergi 61, ya 1440 kita lihat nakok walaupun 1 saat. Kata saya bagi contoh 2-3 minit ataupun 5 minit tadi sebelum sampai 1440 atau 5 minit sebelum sampai 60, kita cek masih patrah. Apa maksud masih patrah? Darah tak mengalir tapi ada dalam salur faraj, patrah. Jadi kita dah korek-korek, dah korek-korek, okey, kita kata 1 minit. 1 minit sebelum 1440. Nak bagi contoh. Kita korek lagi pakai alat lain. Bukan alat lain lah, maknanya perca yang baru ataupun tisu yang baru, kita korek 2 inci tadi, dinding faras tadi kita korek, kita cabut keluar, tak ada kesan darah. Maka itu nakok. Itu ni saya kena ulang ni sebab ini agak susah sikit. Lepas itu kita pun kata, oh alhamdulillah, tengok jam ngam 1440. Maknanya contoh kita pun tengok kita beranak itu hari pukul 11 minit. Pada pukul 11 tadi 10 minit kita korek keluarkan. Maka kita tengok tak ada kesan darah, nakok. Tengok jam 11 minit. Selamat. Apa maksud selamat? Anak-anak tidak ditimpa istiadah. Maka yang tadi, ya, bawah tadi 1440 tadi yang pada pukul 11, katalah tadi 11:07 minit, masih ada sikit kesan darah, maka itu kesemuanya nifas. Jelas? Jadi bila anak dapat nakok pada pukul 11 minit, sebagaimana bersalin tadi pun pada pukul 11 minit, lengkap bersalin, kaki budak dah keluar 11 minit, maka mencapai nifas maksimum, bukan mustadah, nifas maksimum. Ya, ni kena ingat ni kena betul-betul sebab salah faham ini memang sangat bahaya. Apa yang bahaya? Nanti sebenarnya dikata istiadah. Tapi dah nakok dalam 1 minit, tadi pukul 11 kan kita korek tak ada. Kita pun kata alhamdulillah aku tidak ditimpa istiadah, maka aku tak perlu nak buat postmortem aku punya nifas. Jadi kesemuanya itu adalah nifas, tak perlu nak qada solat dan sebagainya kerana semuanya nifas. Tak payah buat postmortem. Tetapi macam saya kata tadi, selepas 2-3 minit berlalu, nakok, kita katakan saya dah ulang. Ini betul-betul ya rekod ya yang
ambil towel ke apa nak pergi bilik air. Yelah sebab dah ni kan dah kering. Hari pula hari yang last 11 apa ni tadi? Pukul 11 minit. Maka kita pun dalam kata kita pun bersuka tadi nak mandi pasal tak terkena istiadah, terasa darah keluar balik. Dalam tempoh selang 2-3 minit saja. Maka tolong ya anak-anak, ini darah haid. Ya, ini darah haid. Tolong jangan confuse sebab kalau confuse kata ini darah istiadah, maka ya anak tadi mandi wajib, lepas tu buat wuduk dari muhadas kerana darah keluar tadi sudah lebih pada hari 61. Dia ada gap. Ada gap. Yang ni kita belajar tak ada gap. Maka anak telah berdosa besar. Pasal apa berdosa besar? Anak ingat istiadah tetapi adalah haid. Jadi rekod, tolong catat elok-elok. Apabila sebelum tempoh 60 hari. Nakaknya 15 hari atau lebih. Nakak maknanya keluar darah, stop. Lepas tu nakak, berhenti darah 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar selepas itu confirm haid. Dan satu lagi, apabila cukup 60 hari, maka nakak yang diperlukan untuk nifas bertukar haid adalah 1 lakzah. Tulis sayang dan ingat betul-betul sebab ini sangat penting kerana kalau nanti confuse kat sini dia dah, sebab itu saya cakap banyak kali sesiapa yang nifasnya mencapai ke tahap maksimum iaitu hampir kepada 60 hari atau hampir kepada 1440, maka dilihat. Kalau lupa saatnya pukul berapa beranak, tolong tengok surat beranak. Cik doktor ada tulis. Lahir pukul berapa? Ada tulis kat surat beranak tu. Maka jangan take for granted, oh aku lahir tadi pukul 11. Tadi sebenarnya kan sebetul-betulnya 11 minit. Maka kita kata, oh aku lahir tadi pukul 11:10. Kita kata. Kita assume je lah 11:10. Maka sampai 11:10 ada darah. Kita pun kata, oh aku istiadah. Rupanya 11:10 ada darah. 11 darah tak ada. Nakak. Tadi 11:10 ada patrah. 11 nakak. Nampak tak? Sebab dalam itu dia cuma memerlukan gapnya sesaat. Ini lagi kritikal yang. Sebab itu bila dekat waktu dah sampai nak kritikal, jangan nak bangun ya baru nak cari perca kain ke, cotton bud ke, tisu ke apa, jangan. Ini macam budak nak buka puasa. Kalau budak nak buka puasa kan, dia tengok jam pukul berapa buka puasa, katalah 7:11 dia dah ready dengan korma dah. Korma dah ready. Betul tak yang? Azan aja. Kata mak dia doa dulu, doa 7:11 azan, 7:10 dia doa. Dia dah doa dulu. Jadi bila 7:11 dia Allahu Akbar, tak payah habis. Kali kedua Allahu Akbar baru tu bila nak yang kedua dah ngap dah selamat dah. Sama ada korma atau air. Budak lah, orang tua tak, budak maksudnya tadi kan. Jadi macam gitulah kalau siapa-siapa yang kena nifas sampai maksimum. Yang sebab nak dapatkan tu sama ada dia ada gap atau tidak. Itu bagi yang patrah. Ya, kalau bagi yang meleleh walaupun bertitik-titik tak payahlah. Dia tengok aje sebab kat sini
Itu sebab itu ya, kena beza dia adalah satu lakzah. Apabila mencapai 60 hari, maka nifas bertukar kepada haid, dia punya gap dia nakok hanya satu lakzah. Maksudnya dia tidak bersambung. Ada stopnya kata orang putih. Walaupun sesaat. Maka selepas itu keluar, dia adalah haid. Faham ya yang? Tolong faham ni tahu. Sebab nanti kalau tak faham, awak ingat apa tu istiadah tapi rupanya haid. Sebab ini kena betul-betul faham. Sebab bahaya. Apa bahayanya? Nanti ya tu ya okey. Nanti bahayanya macam ni. Kita assume dia sebagai istiadah, rupanya haid. Tolong. Okey. Ustazah, Jadi ya sayang. kalau kita nakok, maknanya dia akan darah selepas tu darah jatuh kepada darah haid. Kalau Ya. pada saat tempoh maksimum tu kita korek dia fatrah, dia ada, bila kita korek ada sikit-sikit tu, jadi itu akan jatuh istihadah ke Ustazah? Ini yang saya akan terang ni kejap lagi. Oh, okey baik. Ni awak tengok ni kolom yang hari ke-60 ada darah. Hari ke-61 darah bersambung hingga ke-61. Maksud saya 61 tadi bukan dah 24 jam. Maksud saya awak kena rekod 1440 plus 1 second. Itu dipanggil hari ke-61. Permulaan 61. Boleh faham yang? Boleh faham? Jadi faham tak? Yang tanya faham tak yang? Faham Ustazah? Jadi maknanya tadi kalau awak kata dah cukup 1440, awak korek, sekali awak cabut keluar ada patrah, maka awak dah termasuk dalam gulungan mustadah. Boleh faham? Dia beza dia yang tak banyak. Sikit aja. 1 saat. Yang jadi kalau sampai masanya tadi katakan awak bersalin 11 minit. Maka bila 11 minit awak korek ada, itu mustadah. Walaupun dia patrah. Tetapi kalau dia meleleh tak payah korek lah yang. Jangan pun dah meleleh tu awak korek. Ini korek hanya untuk orang yang patrah. Untuk orang yang meleleh tak payah korek. Memang dah nampak darah. Ya, mana itu confirm mustadah. Boleh ya? Yang bertanya faham yang? Jadi Faham, rekodkan. Faham ya? Jadi Faham. tolong rekodkan darah bersambung sehingga hari ke-61 bukan 24 jam. Faham? Hari ke-61 maknanya dia telah melepasi 1440 jam. Itu hari ada orang tanya, saya tak nampak. Dia kata dia tak faham. 1440 tu datang dari mana? Okey. Yang maksimum 60 hari. 60 hari itu bukan dikira 60 hari, tetapi 60 hari 60 malam. Jadi satu hari itu 24 jam. Jadi 24 jam kali dengan 60 dapatlah 1440 jam. Walaupun dia kata 60 hari, sebab kenapa saya suka convert kepada jam, kerana dia bukan macam hotel. Saya nak bagi faham. Kalau hotel yang check in awal pukul 2 kan. Check out pukul 12 besok. Awak masuk, katalah awak jalan ke mana-mana dari Johor, pergilah sampai ke Taiping lah. Saya sebab pernah pergi ke Taiping tu dah apa tu yang dah malam. Tak kata orang jalan tu tak jam sangat dan taklah longgar sangat dengan ambil kira orang tua macam suami saya memandu. Maka pukul yang
Dari rumah katakanlah tengah hari, maka mengambil waktu sampai kat Taiping itu pukul berapa yang 11 malam. Faham tak? Dia tadi boleh check in pukul 2 petang. Tetapi kami masuk hotel itu pukul 11 malam. Okey. Jadi boleh tak saya cakap dengan admin hotel, oh saya masuk pukul 11 malam, ponat. Maka saya nak keluar, tak bolehlah pukul 12 tengah hari. Sebab banyak lagi time tu. Saya nak keluarlah pukul 5 petang. Contoh. Mana boleh? Kalau nak keluar 5 petang, ada setengah hotel, dia bagi macam ni. Hours kan. Lebih 1 jam, 2 jam, dia kira by jam. Maka awak kena check out pukul 12. Jadi awak nak check out katalah pukul 3 ke, maka daripada 12, 1, 2, 3 tu 3 jam kena bayar. Kalau kita kata, aku masuk pukul 11 malam. Itu dia tak kira. Dia kata tak kira. Dia kira mesti check out pukul 12. Check in pukul 2. Mana kalau awak masuk pukul 2, untunglah. Kalau awak masuk pukul 11, rugi. Ataupun awak masuk katakanlah dah malam kan sampai dah nak penat tidur. Walaupun awak masuk pukul 3 pagi. Tetap awak kena check out pukul 12. Betul tak? Tetapi, dengar sini. Dalam mengira head atau nifas, dia bukan cara check in hotel. Dia tidak. Dia cara 360 jam atau 1440 jam ikut you punya. Kalau orang yang beranak pukul 6 pagi, maka habis tamatnya pukul 6 pagi. 1440 jam. Kalau orang yang beranak pukul 6.45 pagi, 6.40 pagi, maka 1440 jam itu pada 6.40 pagi. Kalau dia beranak pukul 11 tadi, 11 minit pagi, maka 1440 jam itu pada 11 minit pagi. Jelas tak yang? Jelas tak? Dia bukan kira 60 hari itu katalah bermula daripada habis tamat pukul 6 pagi. Bukan. Dia ikut. Sebab tu saya lebih suka convertkan kepada jam lagi nampak. Jelas tak yang? Maka sebab itu macam saya kata tadi, nak tahu kita 60 hari itu kita tengok surat beranak kita. Bukan surat beranak kita, surat beranak anak kita. Kan doktor ada tulis, surat beranak anak kita, katalah dia lahir pada pukul 11 minit. Macam tu. Boleh faham yang? Ya. Jadi ikut kita. Sebab tu kena rekod. Bila waktunya. Ya. Jadi kat sini tengok contoh ini ya. Contoh saya bagi tadi dia bersalin 11 minit. Maka cukup hari yang ke-60 itu pada 11 minit. Lepas itu 11 minit plus 1 saat. Aku nak jemput pun tak pandai. Maksudnya apa? Pukul 11 minit 1 saat. Macam tu ya? Maka kalau cakap jam dia sudah 1440 jam 1 saat. Macam tu. Bukan 1 minit ya, 1 saat. Maka masih patra jawapannya innalillah. Pasal apa innalillah? Kena mustadah. Nampak kat sini. Ya. Dengan syarat dia bersambung. Kan dia kata kat sini darah bersambung. Sebab itu tadi saya dah kata apabila hampir ya kata tadi kita bersalin 11 minit, maka 2-3 minit lagi kita dah ready dengan apa yang tisu ke, perca putih ke, apa ke. Sebab katakan tadi pukul 11, katalah 7 minit.
kita cek masih patrah, masih ada sikit-sikit darah. Kita korek, kita bersihkan lah. Kita korek dinding darah tu kita bersihkan. Takut ada lekat. Dengan harapan, ya, ready. Dengan harapan, nantilah pukul 11, 10 minit, lebih sikit, kita nak ready korek lagi. Pasal kita nak tengok adakah dia nakok. Kalau kita korek, ya, masa tu katalah ngam aja sampai 11 minit kita pun cabut tengok. Oh, tak ada. Alhamdulillah, selamat aku tak kena mustadah. Tetapi kalau kita tadi 11 minit kita pun cabut tengok ada kesan darah. Masya Allah, tabarakallah, kita dah kena istiadah. Faham ya yang? Sebab itu kena ready dengan perca ke cotton bud ke tisu. Pasal dia ambil time 1 lahzah. Bukan 1 minit. Ya. Jadi apabila 1440 jam dia lebih aja walaupun sesaat ada patrah maka menjadi istiadah. Dan adakah 60 hari itu kesemuanya nifas? Tidak. Kena buat postmortem. Mungkin nifas itu 20 hari aja. Mungkin nifas itu 30 hari aja. Bergantung kepada kes ataupun bergantung kepada catatan. Maka kita kena kembalikan dia kepada 7 hukum mustadah. Sebab tu tadi dicatat. Katalah tanya dengan saya, Ustazah macam ni. Saya hari pertama keluar darah warna merah sampai ke 10. Warna merah hitam contoh. Lepas tu darahnya bertukar kepada tadi merah hitam tu maknanya merun gelap contoh. Lepas tu tukar kepada merah merun yang agak terang sikit contoh berapa hari. Lepas tu nakok. Apa semua ada diceritakan. Itu satu. Lepas tu dulu saya beranak ataupun ini anak sulung. Ini anak sulung saya contoh. Lain hukumnya. Kalau kata ini anak kedua, kena komplit lah semua. Ya, walaupun kata ya ada 2 orang. 2 orang. Satu anak sulung. Satu anak sulung yang dia kata saya 10 hari darahnya pekat. Hitam, merah, busuk contoh. Lepas tu 10 hari yang kedua warnanya merah, merun juga tapi agak terang. Lepas tu hari yang ke-21 nakok. 3 hari. Lepas tu sambung lagi kes. Tapi dia anak sulung. Seorang lagi sama macam tu kesnya. Darahnya 10 hari gelap. Lepas tu 10 hari terang sikit aja. Lepas tu nakok hari yang ke-21 katalah 3 hari. Maka lepas tu sambung lagi. Ada anak. Maksudnya dia anak kedua. Definitely berbeza hukum. Walaupun tadi sama kes dia dari segi turun darah masa. Kerana yang definitely berbeza, satu dihukumkan mubtadah. Yang satu dihukumkan mubtada. Lembut aja. Mubtada. Tak ada kalkola. Maka definitely hukum orang yang baru pertama kali bersalin ditimpa istiadah definitely berbeza hukumnya dengan orang yang bersalin kali kedua atau kali keberapa, maknanya bukan kali pertama ditimpa mustadah. Tapi saya tak nak cakap hukum dia dulu. Saya cuma apa hukum dia nanti kita akan belajar. Maka berbeza. Tak boleh kata contoh dia faham atau dia anak kedua, dia kena macam tu, dia pun tanya dengan saya. Kebetulan kawan dia pun telefon dia. Awak sama beranak, hari yang sama apa semua. Kata dia, saya dia kata ni sampai 60 hari, 61 masih ada darah. Maka saya macam ni, samalah kita. Saya pun sama. 10 hari gelap betul, lepas tu hari yang ke 11 sampai hari ke-20 terang sikit. Lepas tu nakok.
Exactly lah kita sama. Jadi dia kata macam tu saya tak payah tanya ustazah lah. Ustazah terangkan awak macam mana? Saya ikut awak je lah. Oh, katalah contoh. Oh, lepas tu kita punya ustazah kata tengok kes saya kaji nifas saya 20 hari. Oh, saya pun 20 hari lah. Tapi dia anak sulung. Yang ini anak kedua. Jangan mandai-mandai. Yang berbeza hukumnya anak sulung dengan anak nombor 2 ataupun anak yang dah pernah bersalin. Sebab satu hukumnya mubtadah. Satu hukumnya mutadah. Apa tu? Nak beli buku ni, pergi kat ni je yang kat Shopee ada jual. Atau dalam ini pun ada anak murid saya dalam ni. Haifa tak salah. Dia pun ada jual. Bolehlah awak ni. Ya. Puan Haifa ada jual. Boleh dia boleh keluar kat sini Haifa. Boleh beli dengan dia. 28 tak masuk apa? Pus. Ya macam tu. Faham ya yang? Jangan kalau faham tak apa. Kalau tak faham jangan kita sama, kita serupa. Okey awak ikut saya 20 hari. Nifas, yang lain tu istiadah. Maka awak kena qada. Kenapa? Tak ada. Sebab orang yang sulung, anak sulung, tahu tak? Anak sulung kalau dia timpa mustadah menangis. Kenapa menangis? Awak kena qada 60 hari. Awak punya nifas hanya 1 lazah. Kenapa? Sebab itulah yang dipanggil confirm awak punya confirm nifas. Kerana apabila siapa-siapa yang tak pernah kena haid atau siapa-siapa yang tak pernah kena nifas, maka hukumnya mengambil kepada yang betul-betul dikira sebagai haid atau nifas, iaitu tempoh minimum. Kalau minimum haid 24 jam, maka 24 jam itulah waktu haid dia. Kalau nifas, maka nifas dia itulah 1 lazah. Tak sama dengan orang yang tadi anak kedua. Mungkin anak kedua nifas dia 20 hari. Ya yang? Sebab hukumnya berbeza. Hukumnya berbeza iaitu mubtada dan mutada. Saya kan nak ingatkan dulu, saya ingat kalau guru saya ajar. Ingat ya, ada qalqalah mubtada. Satu ringan aja, jangan ada mubtada. Kita nak ingat masa kita belajar. Jadi macam itulah yang itu cara saya ingat. Saya kalau nak belajar, saya ingat, saya tak nak stres-stres. Saya jenis santai. Saya bawalah pada perkara-perkara lain. Tapi yang menjadi ingat. Jadi saya kata, dua hukum hampir sama. Arab ni kan sebutan dia dekat sama. Tak sama Melayu. Tapi beza. Sebab tu dalam kita ngaji, kalau ada qalqalah kena diraikan. Kalau tak nanti maknanya lari. Jadi satu mubtada, satu mutada. Slow je macam tu. Ya? Sebab itu berbeza hukumnya. Kalau kita belajar lah. Dalam ni pun siapa yang dah belajar dia tahulah kan. Cuma nak ulang kaji. Sebab kadang-kadang ya saya nak pesan satu lah. Maka yang dalam ini yang kalau nak belajar dengan apa ya panggil mendalami haid, memahami haid, tak apa, belajar dengan banyak guru. Tapi pastikan guru itu guru yang betul. Guru yang ada belajar haid. Bukan saya kata saya pandai yang tak. Sebab ada juga yang orang tanya saya. Dia kata, Ustazah, saya dengan guru ni dia kata, tanya, dia kata, macam ni je. Tak payah susah-susah sangat, dia kata. Haid ni dia kata, ambil dulu 15 hari, belinnya itu istiadah. Maksudnya, kalau dia datang darah, 17 hari, 15 hari haid, 2 hari istiadah. Senang betul. Kalau macam tu tak payahlah penat kita belajar 7 hukum ya yang sampai nak pecah kepala. Tak payah. Senang betul lah ni. Sebenarnya tak. Ya? Jadi jangan tersalah
dalam ni. Kadang-kadang ada setengah guru ini, ya saya sebab saya nasihatkan bukan kata nak memburuk-burukkan siapa, sebab saya pun tak sebut nama, sebab memang ada seorang ustazah terkenal kan, dia cakap, bila tanya macam tu, bila kita tanya balik kenapa cakap macam tu, dia kata ialah dia ada ijazah ada apa, dia rasa dia pandai lah kan, tapi dia tak pengususan bidang fiqh darah. Maka dia kata dia ambil buku ni, bahagian fiqh darah, dia baca, tarikh haid maksimum 15 hari, minimum 24 jam. Maka dia kata kalau 17 hari, ambil je lah maksimum 15 hari, balance dia tu istiadah. Maka itu adalah, kata guru saya, itu pahaman sesat. Pahaman itu pahaman sesat. Maka tak kisah. Kalau betul guru itu, dia takkan cakap macam tu. Sebab ada setengah juga anak murid saya, dia banyak belajar daripada ramai guru. Termasuk ada yang guru lelaki. Kitab pun dia pakai banyak kitab. Bukan ibanah je. Ada yang pakai kitab Sabilal Mutadin. Ada yang pakai kitab Izzah pun. Macam-macam kitab. Tapi jalan cerita sama. Jalan cerita sama. Cuma dia kata dia ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Nak menajamkan, nak memahirkan jalan. Bagus, mudah faham. Sebab tu kadang-kadang saya pun kalau buat soalan memang saya bagi confuse kat anak murid. Biar anak murid nak tengok dia faham tidak. Macam contoh yang ada satu orang WhatsApp saya petang tadi kan. Dia kata, saya tertipu. Pasal ustazah tu bagi soalan mengelirukan. Memanglah kita kena kelirukan. Kalau tak nanti kau faham ke tidak? Macam contoh, budak dah selamat keluar, uri aja dalam rahim. Ada darah yang keluar kira nifas ke talak? Kau jawab talak. Salah lah. Sebab sempurna dah kelahiran. Dalam tu uri. Uri tu bukan janin. Dia apa tu? Kita nak geramkan ustazah tu. Memanglah kalau saya buat soalan lagi saya pusing-pusingkan. Kadang tu tanya, kat dalam sini pun ada anak murid saya yang ikut offline kat masjid. Ada kata apa, peninglah ustazah ni tak pindah-pindah. Awak ni kira untung. Pindah, pasal saya tak buat soalan, saya assume pandai, faham je, saya terus saja. Kalau kat kelas offline, saya ajar satu bab, macam dikatakan bab hukum 6, saya akan buat soalan dulu. Tulis dulu kat papan kenyataan. Tengok berapa ramai yang boleh jawab betul. Kalau katalah ya, 30% aja yang betul. 70 tak betul. Ulang balik. Tu yang kata anak murid. Pening kepala. Tak pindah-pindah tajuk. Habis saya kata macam mana nak pindahkan tajuk? Awak tak faham. Kan? Yang kat sini online okey lah. Saya assume orang faham. Saya ikut jadual dah 5, 6, 7 kan. Tapi tak apalah sebab apa, you all ambil banyak daripada guru-guru lain online kan, untuk tajamkan. Sama je kalau ilmu itu datang sama, maka cara dia sama. Tak ada beza. Cuma mungkin cara penyampaiannya memanglah setiap orang tu ada berbeza. Tetapi dari segi hukum tu sama. Betul tak? Takkan dia nak sama cara cakap dia sebiji-sebiji macam saya. Ataupun saya nak meniru ustazah lain cakap sama sebiji. Takkanlah kan. Tapi yang penting pokoknya sama. Jelas sayang? Jadi kat sini ingat. Kalau darah itu bersambung daripada hari 60 kepada 61, ya, walaupun sambungan itu hanya sesaat, tiada nakak, tiada gap, maka mustadah. Perempuan itu ditimpa mustadah. Tetapi kalau perempuan itu 60 ada gap, ada nakak, walaupun satu lazah, maka selepas itu adalah haid. Okey, ya. Jadi yang ini istiadah. Sebelum ini kita belajar haid, ya. Okey, saya sambung lagi. Adapun jika saat sempurna 60 tidak ada padanya darah, maka darah yang datang semula selepas itu dikira sebagai haid. Apabila darah keluar sampai sehari semalam, jika darah nifas melebihi sebanyak-banyaknya, sudah memadai saat suci yang memisahkan antara dua haid dan nifas. Ni, ya.
Oh saya ni kan ajar yang bawah dulu baru yang atas tak apa. Yang penting sama. Ni kan saya ajar yang bawah dulu. Ya, dengan sebab dalam kepala ni kan nak elak anak murid confuse yang bawah tadi ni. Ya, jadi hari ke 60 keluar darah, hari ke 61 darah berhenti walaupun sesaat dan ya datang kembali cukup 24 jam. Darah ya tiada darah, keluar darah cukup 24 jam head. Ni saya tak payah terangkan lah yang. Saya dah terangkan dulu. Saya dah terangkan tadi awal. Faham tak? Faham tak? Respon sikit? Maka yang ini tadi, yang saya kata kalau ada gap walaupun 1 saat nampak. Saya dah terang dulu. Sebab saya takut kat sini tak ada, nanti awak confuse sebab macam ni. Saya terlampau excited, takut nanti awak salah faham antara apa tadi? Nifas dengan istiadah, nifas pergi head. Saya dah terangkan dulu dah. Rupa kat bawah ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini cikgu yang excited ni. Ya, nampak? Ni tengok dia tulis besar, head. Ya yang? Dan ini saya tak payah terangkan, awak dah faham. Tengok dia punya gap dia sesaat. Ya, sebab itu guru saya kata steady, get ready. Dia kata dengan apa? Perca kain dia kata. Ataupun kain kalau kita dulu pakai perca kain. Kita dulu-dulu belajar memang tak ada cotton bud yang. Memang tak ada tisu. Perca kain putih. Dah siap. Kata guru saya jangan baru nak pergi mencari-cari ke atau kain putih pergi cari gunting ke. Memang terlepas. Jadi macam buka puasa tadi budak kecil. Ya yang? Faham ya? Jadi macam tu. Sebab kalau awak tak faham antara atas dengan yang bawah tadi ini, ya, antara yang tadi berapa ni? Hukum ke-6, hukum darah melebihi sebanyak-banyak nifas, maka ada 2 hukum. 1 hukum kalau bersambung, maka jadi istiadah. 1 hukum kalau ada gap walaupun sesaat, jadi head. Ni kena betul-betul faham ya yang nombor 1 dan nombor 2. Tadi saya terangkan nombor 2 dulu, baru nombor 1. Respon sikit yang tulis. Saya nak tengok. Ya Ustazah faham. Atau good pun boleh. Ya, jadi saya tahu faham. Ya, jadi tolong ya yang, tolong ambil perhatian hukum ke-6, hukum pertama dan hukum kedua. Sebab apa tadi? InsyaAllah. Sebab hukum pertama istiadah. Hukum kedua head. Bezanya berapa yang? 1 saat. Tu nampak? Darah berhenti walaupun sesaat. Kenapa Ustazah sesaat? Sebab minimum nifas sesaat. Maka diambil itu sesaat. Faham ya yang? Ini kalau ada lain apa tadi pen yang lain merah, hijau, kuning tu awak bagi lain. Tulislah kat tepi situ. Ni yang hukum ke-6 ni awak lainkan dengan apa? Liner apa? Pen yang merah, hijau, kuning liner. Lepas tu awak rekod kat tepi. Kalau saya dulu dobit lah. Kalau saya dulu dobit macam tu, ini hukum manya penting. Saya tulis macam tu lah. Saya tulis suka-suka. Tolong ingat, ini hukum sangat penting. Salah faham banyak dosa. Saya buat macam tu lah. Saya dulu kalau tengok nota saya, awak ketawa. Saya suka santai-santai sebab saya nak dia akan faham. Jadi itu terpulang pada awak nak dobit macam mana. Yang penting ya kita faham. Sebab ini hukum ke-6 ini orang kata hidup antara hidup dengan mati. Ya, antara hidup dengan mati, awak tengok tadi nombor 1 dan nombor 2. Itu antara hidup dengan mati. Faham ya yang? Jadi sekarang kalau ikut jam saya dah nak hampir pukul 9 dah. Jadi saya pun tengok bateri saya dekat nak habis. Saya takut macam ni aja. Bateri saya kalau dia tiba-tiba mati je tu memang bateri habis lah tu. Ya. Saya kalau nak pergi charger jauh. Tak sampai nanti. Jadi dah faham, jadi contoh
Ya, menjelaskan masalah di atas, tengok contoh. Kita baca sama-sama. Wanita yang bernifas melibatkan darah selama 20 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari. Kemudian datang kembali darah sehari. Maka semua darah yang keluar itu adalah darah nifas kerana tidak diselangi dengan 15 hari suci. Dan ulama sepakat bahawa waktu-waktu keluar darah adalah nifas dan menurut pendapat yang asah, iaitu yang sahih, suci yang diselang antara dua darah itu dihukum nakok nifas. Ya, oleh itu jumlah wanita itu nifas 31 hari. Ya, yang 20 hari keluar, 10 hari nakok, 1 hari keluar, jadi 31. Maka dalam nakok 10 hari, kalau bulan Ramadan engkau puasa, kena qada balik. Tu maksudnya ya yang. Sebab itu kita kena faham nakok itu. Adakah nakok itu suci atau nakok itu nakok haid atau nakok itu nakok nifas? Kalau nakok itu nakok nifas, maka puasa yang kita puasa bulan Ramadan kena bayar balik. Macam contoh tadi 20 hari dia nifas, 10 hari nakok, lepas tu datang lagi 1 hari. Jadi total 31 hari, maka sepakat ulama, sepakat tak ada hilaf mengatakan itu nakok. Ya. Tengok sini kata sini pendapat yang asah. Maka nakok itu adalah nakok nifas. Kena qada. Tengok kita buka buku surat sebelah, tengok pada jadual. Maka dia kata apa? Hari selepas bersalin, iaitu 20 hari darah, maka hukumnya nifas. 10 hari nakok. Ya, jadi hukumnya nifas kerana selepas itu keluar balik darah 1 hari. Jadi 1 hari keluar nifas itu nakok. Jadi jumlah nifas 31 hari. Ya, walaupun 10 hari itu nakok, dalam hukum pendapat asah mengatakan itu nifas walaupun tak keluar. Jadi tapi kita kena ikut hukum bila hari yang ke-21 wajib mandi. Apa? Dia kata nakok wajib mandi solat. Tetapi 10 hari ini solat kita itu tidak sah, tetapi pasal orang haid dan nifas tak perlu qada solat. Tetapi puasa dia pun tak sah, maka orang yang haid nifas wajib qada puasa, maka dia kena qada puasa. Tapi segala perbuatan dia semayang, puasa, mengaji, wa ima berjimat dengan suami tidak dosa. Kerana dia dah mandi dan dia dah yakin benda ini dah suci. Tetapi datang balik itu bukan urusan dia, urusan Allah. Maka tak dosa. Cuma apa yang guru saya kata, nakok mandi solat. Bulan puasa puasa, nak ngaji ngaji. Keluar balik darah stop. Macam tu. Okey. Jadi sekarang jam saya dah 9.5 minit. Saya buka pada pertanyaan kalau ada sebelum saya mengakhiri kelas pada malam ini. Silakan kalau ada yang tak faham. Ya, kalau ada yang confused, kalau dah faham sunnah, dah faham semua, alhamdulillah. Ada soalan di chat Ustazah? Silakan baca. Saya kalau tak ni tak pandai nak cek balik. Silakan. Ustazah nak tanya, saya baru habis operation semalam, baru keluar hitam dan coklat-coklat tapi tak ada bau dan bila cuci ada lendir darah sikit-sikit. Maksudnya dia operasi daripada kemaluannya ada keluar warna coklat-coklat. Ya, Ustazah. Ya, itu dipanggil nifas. Dia operasi fibroid dan doktor cakap cyst ovary yang keluarkan darah period. Dia apa bukan bersalin. Bukan. Dia bukan bersalin, dia apa nak nyebut pun tak pandai. Ketumbuhan lah tu dalam perut tu. Yes. Maknanya itu kes lain. Itu bukan, itu kalau macam itu bukan nifas. Itu penyakit fasad, darah fasad. Tapi doktor cakap cyst ovary yang keluarkan darah period. Doktor keluarkan darah period, doktor kata. Ya. Jadi ada keluar lagi lebihannya dari bawah.
Ya, Kalau Ustazah. doktor kata, Ustazah, saya cakap, saya yang buat operation tu, okey, cuba terangkan. doktor cakap sis tu dia keluarkan darah fibroid tapi sis tu dia tak buang, dia repair. So maknanya bahagian yang terkena sis tu yang tu dia buang. Ovary tu tidak ada tapi yang sekarang ni saya keluar, dia keluar darah je, dia keluar hitam-hitam coklat. Tapi bila cuci dia ada macam lendir-lendir darah sikit-sikit. Itu Jadi dia kira doktor uzur kata, ke tidak? tak, doktor kata yang dia keluarkan sis itu adakah darah haid ke apa? Saya nak tanya tu dulu sebab dia Dia kalau cakap yang sis yang berlaku kat ovary tu dia mengeluarkan darah haid. doktor kata, Betul, doktor kata. kalau doktor kata sis itu mengeluarkan darah haid, maka kalau yang masa dia operate tu keluar daripada tingkap, dia tidak dikata haid. Sebab haid ini syarat dia mesti keluar daripada saluran faraj. Ya. Jadi jadi kalau yang keluar, yang kata sekarang ni, keluar daripada saluran faraj kan? Yang warna Betul. kuning-kuning tadi keluar daripada saluran faraj kan? Maka Betul. yang itu dikira haid. Dikira haid dengan syarat cukup 24 jam. Okey. Dah ada Tapi dia 24 jam tu. dia sikit je. Dah 24 jam tapi yang keluarnya sikit sahaja. Tak kisah. Dia tak banyak. Dia tak kisah. Dia macam ni yang. Walaupun dia keluar setitik. Ya. Tapi ambil take time 24 hours. Dikira 24 hours haid. tadi. Esoknya pun ada dikira juga. haid. Termasuk patrah. Awak korek dalam tu ada kesan darah campur lendir, itu dikira haid. Tetapi dengar sini. Kalau dia keluar macam kata orang selambak tu. Banyak sampai tembus. Apa ni kita pakai pembalut yang maintenance tu yang bersalin tembus. Tapi dia keluar tu terlampau banyak macam tumpah darah tapi cuma 2 jam. Maka itu tidak dikira haid. Nampak tak? Jadi tadi awak keluar sikit-sikit itu capai tak 24 jam? Sampai. Maka, Esoknya pun ada lagi. Maka dia tak putus kan? Tak ada gap kan? Tak ada. Maka itu haid. Okey. Haid Sebab dia keluar. Tunggu sampai 7 hari lah. Tak ada tunggu 7 hari. Tak. Dia sampai dia berhentilah yang. Ya, 7 hari lah. Okey. Memang biasa period 7 hari. Ya, masa kalau awak period 7 hari. Tetapi ini awak case operation. Mungkin selepas doktor buang banyak. Mungkin 3 hari. Ya. Jadi, you jangan macam ni. You jangan tunggu sampai 7 hari. Tak ada. Katakan ya, saya bagi contoh. Dia keluar sikit, lendir. Lepas tu awak tengok 2 hari dah kering. Dah tak ada. Awak korek, memang tak ada kesan darah. Maka awak wajib mandi semayang. Tak boleh tunggu 7 hari yang. Ui, bahaya tu yang ui. Faham tak? Faham. Sebab dia punya hukum macam ni yang. Kalau nakak, wajib mandi, wajib solat. Keluar balik, you stop balik. Macam tu. Boleh? Yeah? Boleh, faham. Jangan nanti awak keluar sikit-sikit lendir, lepas tu awak kata, oh saya biasa 7 hari, tak keluar pun 7 hari. Tak boleh. Yeah? Boleh faham ya yang? Okey, faham. Okey, sama. Okey, ada lagi yang lain? Ada? Ada kat chat ke apa? Ada? Kalau tak ada, saya nak tutup. Ada lagi tu, Ma. Emma buka mic. Ada kat komen ada tu. Kalau ada, bacakan. Saya memang tak nampak. Saya kalau cuit sekarang, dengan saya keluar. Ya, baik. Ustazah, dia kata, Assalamualaikum Ustazah. Tadi kalau ada jam tu, tapi selepas itu tak cukup 24 jam. Bukan haid juga kan? Ya. Kalau yang tadi, ya katakan dia dah 60, dia stop. Walaupun tadi 1 saat ataupun 1 minit, tak kisahlah berapa stop dia itu. 1 hari ke, tak kisah. Lepas itu keluar darah, maka itu haid. Jangan semayang, jangan apa, tunggu dulu. Sebab kita tak tahu urusan Allah kan. Kita tunggu dulu, kalau dapat 24 jam, haid.
Tapi kalau katakan keluar ya yang 3-4 jam atau 10 jam yang tadi kita tak sembayang, maka nanti kita qada balik lah. Katakan dia keluar tadi 10 jam je. Maka itu bukan haid. Dia panggil darah fasad, darah rosak. Maka kita tadi kalau tadi kan kita keluar 5 minit dah keluar balik, kita tak sempat mandi nifas sebab dah haid. Jadi kita belum mandilah. Maka kita mandilah. Kita mandi saja aku mengangkat hadas besar yang difardukan ke atas diriku kerana Allah. Itu kata kalau nifas dengan wiladah semua masuk, lepas tu kita pun sembahyang. Dan yang kita dah tinggal tadi katakan darah keluar 10 jam, kita dah tinggal waktu maghrib dan isyak, kita qada. Kerana kita ingat haid, tetapi rupanya bukan haid. Ya, macam tu. Tapi kita mula-mula kita kena ambil dia sebagai haid dulu. Ambil dulu sebagai haid, jangan sembahyang dulu. Takut nanti dia dapat 24 jam. Tapi kalau dah confirm tak dapat 24 jam, baru kita akan qada solat itu. Jelas ya yang? Okey. Ada lagi sebelum saya tutup? Ustazah, satu lagi Ya. dari Siti Hasna. Silakan. Kalau wanita keguguran dan dicuci, selepas cuci ada keluar darah tu, kira darah nifas juga ke Ustazah? Ya, jadi dia macam ni yang nifas ini apabila disahkan dalam rahim ada janin dan janin itu keluar. Ya. Nifas ini ingat ya, apabila dalam rahim disahkan ada janin dan janin itu keluar sehingga rahim itu kosong dari janin. Dan dikira janin itu daripada segumpal darah hingga kepada segumpal daging, hinggalah kepada seterusnya sampai bayi yang berupa atau belum berupa ataupun bersalin hidup atau bersalin mati mengikut kepada firman Allah yang mengatakan kan bahawa kamu dijadikan daripada seketul darah. Jadi darah itu Allah dah iktiraf adalah janin. Jadi keguguran tadi macam saya kata, kalau dia baru seketul darah, dia gugur separuh, maka dia pergi hospital, dibuat scanner, dia kata ada sebahagian belum keluar, lekat dalam bersama uri. Maka darah yang keluar itu adalah darah tolak. Wajib solat. Ataupun kita panggil darah itu adalah darah istiadah. Wajib solat. Tetapi selepas pergi DNC, dressing, kasih habis keluarkan tadi sebahagian ketulan darah yang tak keluar habis, dicuci bersih, maka janin rahim itu telah kosong daripada janin. Kalau ada keluar darah itu adalah nifas, bukan haid. Ya, jadi mengikut hukum nifas. Jadi bila hukum nifas itu bermula selepas rahim itu kosong, maknanya selepas berlaku proses DNC. Jelas ya. Jadi jangan kata nanti baru sebulan mengandung keguguran dia ikut haid, hukum haid tak boleh. Dia kena ikut hukum nifas. Okey? Macam tu. Ya, jadi nanti dia kena mandi juga wiladah. Bila dia dah kering daripada nifas, dia kena angkat hadas besar dengan satu niat, saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala, maka terangkat wiladah dan nifas. Macam tu. Okey. Okey, kita tutup ya yang dah menghampiri waktu, nanti ada kelas satu lagi. Ada soalan lagi Ustazah? Ada, okey. Ustazah minta soalan. maaf. Nak tanya pasal buku yang Ustazah kata yang satu lagi tu. Saya takut saya terlepas pandang sebab ada jemaah yang dah tag saya. Diorang nak dapatkan bukan buku haid ni, yang lagi satu Ustazah kata. Oh, yang saya jual taharah ya? Ya. Itu boleh terus direct dengan saya yang. Oh, dari Ustazah. Maknanya saya bagi nombor telefon Ustazah pada jemaah ya? Bagi je kat jemaah. Dah ramai juga orang beli. Masya-Allah. Terus, Okey. bagi telefon dekat saya, nanti saya postkan. Baik. Harga post kalau satu buku, 1 hingga 2 buku, RM8. Saya pakai post laju. Baik. Terima kasih banyak Jadi kalau 3
3 hingga berapa ya, itu hari saya buat hingga 7 RM12. Ustazah, ada Sama. jemaah yang bertanya tu buku apa? Ustazah terangkan sekali lagi. Taharah. Iaitu buku Taharah ini saya susun, kumpulkan daripada banyak-banyak buku lain untuk mudah. Jadi dalam Taharah ini saya ambil ada 9 bab. Ya, jadi kadang kalau awak katakan nak pergi luar negara, pergi umrah haji, ada yang pakai hauf kan. Macam mana berwuduk pakai hauf, ada dalam tu sakit, ya. Pakai apa, tangan ni kena ada brudel ke, ada pembalut, macam mana cara berwuduknya pun ada. Yang ni istiadah ini sama ada apa darah istiadah ataupun mak bapak kita kencing tak tos, ataupun apa tu yang ada orang kena kanser usus ke, yang kena ada airbag kat luar, atau kita sendiri dekat apa hospital ada nak kencing, nak bersalin pun ada air kencing kat luar, macam mana cara berwuduknya, insya-Allah. Lepas tu jenis-jenis air, macam mana cara yang dibenarkan oleh dikira suci oleh syariat. Sebab dalam Islam bersih belum tentu suci. Suci confirm bersih. Jadi kita kena tahu ya, untuk solat itu bersih, suci daripada pakaian, tempat dan badan najis. Maka kalau kita ingat baju kita ini bersih, bau wangi, basuh. Tetapi rupanya tak ikut syariat, najis. Macam tu. Jadi semua adalah 9 bab. Sesuai. Memang sesuai sangat untuk buat ulang kaji dan untuk hadiahkan kepada kawan-kawan. Banyak juga kat sini. Ya, stok pun dah tak berapa banyak. Saya ingat lepas ni memang saya tak buat lagi lah. Stok pun tak berapa banyak. Jadi saya pun memang dah turunkan harga kan. Sebab saya rasa biar jalan banyak dan kita kata orang ambil sikit-sikit je lah. Macam tu. Ustazah, buku ni direct dengan Ustazah je kan? Tak ada di Shopee atau di mana-mana? Tak ada yang tak ada. Ustazah simpan Saya buat ni pun untuk, saya sebenarnya buat awal itu untuk saya mengajar. Okay. Jadi untuk anak murid saya, kalau nak masuk Shopee nanti ada barcode, ada apa, ada kena tu semua ni, tak ada barcode pun yang senang cakap print cara kampung, tapi memang saya hantar printer lah. Baik, Bukunya Ustazah. betul Terima kasih semua banyak. tu. Ya? Alhamdulillah. Jadi direct dengan saya je lah. Sebab senang cakap bukan saya karang buku itu, tidak. Saya tak karang, tapi saya ambil daripada 11 buku rujukan, saya kumpulkan, satukan. Jadi senang. Jadi kalau kata orang nak dai muhadas, ada tajuk dia dai muhadas. Najis yang dimaafkan, ada kat sini. Tayamum, ini. Macam itulah. Jadi senang dalam satu buku itu, sebab itu tajuk dia 9 bab taharah. Termasuklah bersunat, ya. Tu apa, khitan tu bersunat, dan juga termasuk seteru sama ya, sama macam kulit bernajis, macam mana cara nak sucikan dia, sama macam itulah. Ya. Okey. Jadi tak payah nak rujuk banyak-banyak buku lah, daripada satu buku itu kita susunkan semua. Okey. Jadi okey yang kita tutup sebab dah sampai masa, nanti awak ada kelas satu lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, Kau jadikanlah juga ya Allah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum.
Ya Yang, jadi izinkan saya mengundur diri, minta maaf atas segala kelemahan dan kekurangan saya. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Assalamualaikum.